Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Ina. Tengah hari ini dalam pendidikan kelas pendidikan seni visual tahun 4. Apa khabar semua? Semoga semuanya telah bersedia. Okey, hari ini kita akan belajar unit 6. Larian riang ria. Okey. Murid-murid boleh merujuk muka surat 56 dan juga 57 buku teks pendidikan kesenian tahun 4. Okay. Bidang yang akan kita belajar pada minggu ini adalah bidang menggambar di mana kita akan menghasilkan karya poster. Okay. Teruskan. Okay. Mari kita berkenalan dengan poster. Apa dia poster? Okay. Poster merupakan reka bentuk untuk komunikasi dan ia menyebarkan maklumat kepada orang ramai. Okey. Setiap poster mempunyai tema dan tajuk yang bersesuaian dengan mesej yang ingin disampaikan. Okey, apabila murid-murid melihat poster, murid-murid perlu memahami bahawa ia adalah satu proses untuk komunikasi, cara untuk menyampaikan maklumat. Melalui poster. Apabila kita lihat poster tersebut, kita akan mendapat sesuatu maklumat berdasarkan kepada tema dan tajuk yang sesuai. Ataupun iklan tu jenis apa. Okey, kita teruskan. Okey. Jenis-jenis poster. Okey. Terdapat 3 jenis poster. Okey, kita lihat. Okey. Pertama, poster maklumat. Okey, poster yang kita lihat tu kemungkinan poster maklumat. Ni contoh poster maklumat ini. Maklumat tentang majlis hari guru. Yang kali keberapa hari guru tersebut. Yang ni cuma menyatakan maklumat. Yang kedua, poster kempen. Okey. Contoh yang ditunjukkan di sini adalah kempen ke arah bumi hijau tanpa plastik. Yang kedua ni. Okey. Dan jenis yang ketiga adalah poster iklan. Okey, yang ni adalah temui DBP PBA KL. Ni maksudnya Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemungkinan iklan ni adalah iklan jualan buku pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Boleh? Ada berapa jenis poster? Ada 3 jenis poster. Poster maklumat, poster kempen dan juga poster pengiklanan. Okey, yang ni kita tengok contoh poster yang biasa awak lihat sekarang. Okey, pertama. Okey, poster untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Yang ni di mana-mana murid berada atau pergi akan lihat poster cara untuk mengurangkan risiko dihinggapi COVID-19. Okey, yang ni poster apa ni? Poster maklumat. Okey. Yang ni pun poster maklumat. Okey. Yang ni poster iklan. Okey, yang ni adalah poster iklan. Yang ni pun juga okey, poster iklan. Okey, kalau murid-murid lihat, okey. Daripada keempat-empat poster ni, dia punya cara persembahan karya adalah berbeza. Kalau poster maklumat dia lebih banyak memberikan maklumat. Ni. Okey, cara yang ni dia lebih menarik. Kenapa? Sebab iklan penjualan barang di butik Diana. Bila orang lihat, wah dia tertarik. Okey. Warna yang kontra juga dapat menarik minat. Okey, susunan dari dalam poster. Okey, kita teruskan. Kita tengok ciri poster yang baik. Okey, pertama apa dia ciri poster yang baik? Okey, lihat poster ni. Poster pertandingan melukis 2019. Okey, ciri yang pertama, tema dan tajuk bertepatan. Okey. Jika poster tu adalah poster, contoh yang ni lah, poster pertandingan melukis. Okay. Gambaran yang diberikan, dia punya latar belakang mestilah mengenai
lukisan. Macam ni alat-alat lukisan. Alat dan bahan yang digunakan dalam lukisan. Jadi tema dia betul lah. Pertandingan melukis 2019. Okey. Yang kedua, reka bentuk, reka letak dan komposisi yang menarik. Okay. Ni cara susunan muka taib, gambar, maklumat yang ingin disampaikan perlulah menarik. Okey. Dan memenuhi ruang. Okay. Terus yang ketiga, ilustrasi yang menarik. Gambaran yang belakang ni lah. Dia punya latar belakang ni mesti menarik. Okay. Bila kita lihat je, wah, ada perasaan untuk mengetahui apakah maklumat yang ingin disampaikan daripada poster tersebut. Okey. Ciri yang keempat, pemilihan muka taib yang bersesuaian. Okey, muka taib ni adalah tulisan ni. Ni pertandingan melukis 2019. Melukis ni dibuat dengan huruf yang lebih saiznya lebih besar berbanding perkataan pertandingan dan juga 2019 pemilihan muka taib. Okey, bentuk dia, jenis tulisan pun memainkan peranan. Okey. Ciri keempat, penggunaan ruang yang bersesuaian. Okey, cara susunan. Ketika kita menghasilkan karya poster ni pun perlu diletakkan di tempat yang bersesuaian. Okey, contoh yang ni tarikh diletak di bahagian bawah. Dia tak letak sekali kat sini. Ni contohlah. Okey. Dan dia mesti memenuhi ruang. Okey. Dan yang terakhir, pemilihan warna yang berkesan. Okey, warna yang kita guna mestilah menarik dan kontra. Contohnya yang ni. Okey. Latar belakang dia tidak terlalu penuh. Tidak terlalu crowded. Okey. Itu dan kita dapat membaca apa yang ingin disampaikan daripada poster yang dihasilkan. Okey. Ini adalah ciri-ciri poster. Kita teruskan. Okey, dalam poster juga mesej melalui gambar. Okey, daripada biasa kita lihat poster ni teknik lukisan dalam penghasilan poster biasa yang murid lihat ada buat ataupun hasilkan menggunakan teknik lukisan biasa. Lukis, lepas tu warna. Okey. Tulis muka taib. Sebenarnya okey, untuk penghasilan poster ni juga ia boleh dilakukan menggunakan teknik montaj, iaitu teknik tampalan gambaran yang dah ada. Gambar ataupun bahan-bahan yang dah ada kita gunting dan kita tampal pun boleh dijadikan sebagai poster. Okey, jadi kedua-dua ni pun boleh digunakan ataupun nak gabungkan kedua-duanya pun boleh, sama ada keseluruhan menggunakan teknik lukisan ataupun keseluruhan menggunakan teknik montaj ataupun guna kedua-dua teknik dalam penghasilan poster. Teknik lukisan dan juga teknik montaj. Okay, kita lihat. Okey, teknik penghasilan poster. Tadi kita kata ada dua teknik penghasilan. Okey, ni. Daripada yang ni kita lihat ya. Yang ni poster mari bercuti. Okey. Okey, pertama kita ada teknik montaj. Yang kedua adalah teknik lukisan. Okey, daripada yang ni murid dapat lihat. Yang ni nama dia muka taib. Okey, muka taib yang ni menggunakan teknik lukisan ni. Dia lakarkan dulu huruf-huruf ni, kemudian warna. Okey. Latar belakang ni diwarnakan. Okey. Itu teknik lukisan dalam poster. Okey. Poster ni juga menggunakan teknik montaj di mana gambar ni diambil daripada
surat khabar ataupun daripada bahan internet, digunting dan ditampal kepada poster. Yang ni poster dia menggunakan dua-dua teknik. Okey. Bahan yang digunakan, kalau kita nak guna teknik montaj, pertama kita boleh guna majalah. Ambil gambar daripada majalah dan gunting rapat-rapat ikut sunyi. Ikut dia betul-betul. Okey. Ataupun daripada komik. Okey. Kita juga boleh ambil daripada komik untuk muka type dia. Okey. Gambar foto, gambar yang telah diambil ataupun daripada surat khabar. Okey. Juga daripada sumber internet. Kita Google lah dalam internet. Lepas tu kita cetak gambar yang ingin kita gunakan. Kemudian gunting. Okey. Kalau menggunakan teknik lukisan, bahan yang digunakan adalah pensel warna, pen penanda, oil poster, boleh juga warna-warna air. Boleh juga guna arang untuk melukis. Yang penting kertas lukisan perlu ada terlebih dahulu untuk kita menghasilkan poster. Mesti ada kertas lah. Tak kira lah kertas lukisan ataupun kertas A4. Okey, alat dan bahan. Okey, yang ni murid-murid perhati betul-betul. Sebab minggu depan kita akan menghasilkan karya larian riang ria menggunakan menghasilkan riang ria. Pertama, yang ni kalau kita alat dan bahan yang diperlukan jika ingin membuat poster menggunakan teknik montaj gunting, komik, surat khabar, gam untuk tampal majalah, nak cari bahan gambar foto, sumber daripada internet gambaran dan juga kertas lukisan. Okey. Untuk jika nak buat poster menggunakan teknik lukisan, murid perlu menyediakan pensel warna, pen penanda, oil poster, berus warna, arang, pensel, kertas lukisan dan juga warna air. Ini bergantung kepada cara untuk murid-murid menghasilkan poster. Okey. Okey, tugasan murid pada hari ini. Pertama, kenal pasti teknik montaj yang ingin dihasilkan pada minggu hadapan. Okey, kena fikirkanlah. Nak buat teknik apa? Montaj atau lukisan? Ataupun nak guna kedua-dua teknik montaj dan juga lukisan. Yang seterusnya, tersalah type pula ni nombor 2. Senaraikan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan poster riang ria yang anda bakal lukis pada minggu hadapan. Okey, yang ketiga, masih salah juga ni. Sediakan alat dan bahan untuk menghasilkan karya poster larian riang ria. Okey. Sediakan, letak satu tempat. Nanti mudah untuk kita gunakan pada minggu hadapan. Okey, diharap murid bersedia untuk menghasilkan karya poster larian ria pada minggu hadapan. Okey. Ni contoh dia. Contoh poster yang akan kita hasilkan pada minggu hadapan. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.